Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk Iblis dan Syaitan yang Durjana, iaitu surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37, bidang Al-Quran berkenaan dengan ayat kefahaman. Okay, diminta kepada murid-murid dan anak-anak yang dikasihi sekalian, buka buku teks muka surat 31 hingga 36. Standard pembelajaran membacakan ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid, menyatakan terjemahan ayat, menjelaskan ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis, menerangkan perintah dan larangan Allah, menghuraikan cara-cara syaitan menyesatkan manusia serta cara-cara menghindari godaan syaitan, dan akhir sekali menghuraikan pengajaran ayat. Kita baca surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Terjemahan ayat 34 ialah, dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada malaikat, tunduklah, iaitu beri hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis. Dia enggan dan takabur dan dia tergolong dalam kalangan orang kafir. Ayat 35, terjemahannya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga dan makanlah daripada makanan syurga apa sahaja yang kamu berdua sukai sepuas-puasnya, dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang zalim. Ayat 36. Terjemahannya, setelah itu, lalu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa mati. Ayat 37. Terjemahannya, kemudian Nabi Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, iaitu kata-kata taubat yang diamalkan. Lalu Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun. Kita lihat di sini, apakah ketaatan malaikat berdasarkan di dalam ayat tadi. Yang pertama, malaikat ialah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hubungan malaikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perhambaan secara mutlak.
dan malaikat tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala kerana mereka diciptakan tanpa nafsu dan keinginan. Mereka ditugaskan hanya untuk melaksanakan suruhan Allah kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula di sini berdasarkan ayat berkenaan dengan penderhakaan iblis, di mana di dalam ayat ini menerangkan pada peringkat awal iblis menyerupai perlakuan malaikat yang sentiasa patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun segalanya berubah apabila iblis enggan tunduk kepada Nabi Adam setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sikap takbur dan sombong iblis dengan kejadiannya yang dirasakan dia adalah lebih baik daripada Nabi Adam yang dijadikan daripada tanah. Kita lihat di sini perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, di mana perintah Allah ialah menghuni syurga dan menikmati segala nikmat di dalamnya. Dan larangan Allah, jangan hampiri sejenis pohon yang berada di dalam syurga. Di sini dalam ayat ini, kita hendaklah di dalam ayat ini menerangkan bagaimana syaitan menyesatkan manusia. Antaranya adalah secara membisikkan perasaan was-was dalam diri manusia. Dan yang kedua, menimbulkan perasaan riak apabila manusia melakukan amal ibadah. Dan syaitan juga telah menyesatkan manusia dengan cara menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah. Dan syaitan juga menggalakkan amalan sesat yang sekarang berleluasa di kalangan manusia. Dan akhir sekali, syaitan juga bertugas untuk menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara untuk menghindari godaan syaitan? Di sini Ustazah tunjukkan tentang pokok, di mana buah itu adalah merupakan akhlak. Dahan itu adalah merupakan ibadah sunat. Batang adalah merupakan ibadah wajib. Dan akar itu adalah merupakan akidah. Di mana daripada buah menunjukkan akhlak, menghiasi diri daripada akhlak mahmudah. Daripada dahan pula, kita melakukan ibadah sunat, di mana ibadah sunat ini adalah cara untuk menghindari godaan syaitan. Dan daripada akar, iaitu akidah, dapat memperkuatkan ibadah kepada Allah serta taat segala perintah Allah. Dan batang itu adalah umpama ibadah wajib, menunaikan ibadah wajib yang menjadi tanggungjawab umat Islam. Apakah pengajaran ayat yang kita perolehi daripada ayat yang telah kita pelajari tadi? Antaranya ialah kita perlu mencontohi sifat malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang bantahan. Dan yang kedua, kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takabur kerana sifat ini merupakan dosa besar sebagaimana yang dilakukan oleh iblis dan syaitan. Kita sepatutnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup kita sentiasa selamat dunia dan akhirat. Dan kita mestilah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan dosa besar dan supaya mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita dapat bersua kembali di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.